you tak boleh kata 3R is a no. Ataupun tak boleh bincang 3R. Sedangkan you tak gariskan apa itu 3R. Number one, you tak explain apa itu 3R. Number two, you tak pun explain kepada rakyat apa yang you boleh bincang, apa yang you tidak boleh bincang. Nombor tiga, yang memeningkan kita adalah kenapa tiba-tiba sekarang je isu 3R ni naik. Lagi sekali saya ajak semua yang dengar kita hari ni berfikir. Kita borak 3 orang ni kan, tapi message yang kita nak sampai ni adalah 300 orang, 3,000 orang, 300,000 orang, 3 juta orang, insyaAllah kalau boleh. Untuk saya nak ajak diorang berfikir. Number one, race. Number two, religion. Number three, royalty. Okay, adakah tiga-tiga perkara ini sensitif? Tak boleh lari daripada fakta bahawa ianya sensitif. Why? Sebab kita ni bukan macam Amerika, kita ni bukan macam Europe, kita ni bukan macam Afrika. Sebab kita ni multiracial country. Nak tak nak memang dia sensitif. Dan nak tak nak memang dia akan menjadi isu-isu yang akan hangat dibincangkan semasa kempen pilihan raya. Dan nak tak nak, kita sebagai rakyat Malaysia kena juga mengaku dan memahami bahawa akhirnya dua parti gabungan politik paling besar dalam negara kita sekarang ni memainkan isu ini. Kalau kita menyatakan hanya pembangkang saja mainkan isu 3R iaitu race tersebut, belah sana pun ada juga. So sebagai rakyat, kita kena matang dan kita kena memilih berdasarkan kempen masing-masing, not on the 3R tau, but actually on apa penambahbaikan yang nak bawa kepada rakyat. Daripada 3R tu saya rasa yang lebih kita kena pentingkan satu E tu, one economy tu. Macam mana ekonomi kita kan? Ekonomi tu yang paling penting. Adakah kita tak ada hak langsung untuk bercakap mengenai takut sebenarnya? Tuan, kalau kita lihat sekarang ni, bila ada macam kes-kes yang dikenakan sebagai dah dicop dengan isu-isu tertentu, rakyat cakap takut, tak boleh cakap, tak ada kebebasan bersuara. Kita bercakap, kita borak ni bukan nak menghasut rakyat, bukan tidak. Tapi kita nak tahu dari segi sudut undang-undang ni bagaimana. Adakah percakapan itu terbatas, di zip mulutnya totally secara tuan? Dia cara dia macam ni lah. Cara dia adalah membincangkan secara terbuka. Caranya adalah bincang secara matang. Caranya adalah bincang secara terbuka dengan menggunakan lulas undang-undang. Akta Hasutan 1948 tau. Negara kita merdeka 1957. Undang-undang Akta Hasutan ni masih diguna pakai sehingga hari ini. Pelik tak pelik? Undang-undang yang didraftkan dan diluluskan pada 1948 semasa British masih ada di sini. Sedangkan penjajah dah keluar daripada negara kita 1997. Kita masih pada tahun 2023 membincangkan isu tahun 1948. Akta Hasutan, akta yang dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menghasut, mengeluarkan kata-kata atau intonasi-intonasi, perkataan-perkataan, terma-terma yang dikatakan sebagai resis, perkauman, berbaur hasutan, boleh mengumpulkan orang untuk memberontak dan sebagainya. Wow, besar tu. Dia punya implikasi tu kan. Tapi kalau kita, orang katalah kan, telajak perahu tu boleh tarik lah kan, tapi telajak kata tu buruk padahnya. Tapi kan, yang bercerita tentang banyak isu-isu Melayu, India, Cina ni, nampaknya daripada politician. Rakyat biasa dia macam boleh terima, dia macam okey, kan? Selepas diorang utarakan perkataan-perkataan macam 3R tu dan sebagainya, kita pergi kedai makan, okey je, kita lepak dengan kawan-kawan kita Cina, India, makan minum, relax je. Kita buka puasa kerana diorang tahan puasa diorang, tahan makan daripada buka puasa dengan kita sekali. Kan Deepawali kita pergi juga open house diorang pun tahu nak serve kita makanan halal. Kalau Chinese kawan kita, dia nak ajak kita minum, tak adalah pula dia bawa kita pergi ke pub ke bar. I mean, secara terbuka kita boleh nampak benda tu macam antara kaum, antara kita sebagai rakyat biasa nampak macam okey. Tapi kenapa tiba-tiba special? Kempen pilihan raya 3R. Dan kemudian ada pertuduhan-pertuduhan, ada isu-isu berkaitan. So adakah kita sebagai rakyat kena fikir satu benda kan? Diorang ni nak stay in power ke? Diorang ni menggunakan kita ke? Kita ni tak boleh berbincang sebab diorang ke? Balik kepada pemikiran kita lah. Kalau kita nak kaitkan, kita bukanlah kaitkan, maksudnya kita tahu apa yang terjadi kepada MB Kedah kan. Kalaulah ni lari sikit lah, kalaulah dia disabit dengan kesalahan
apa akan terjadi selepas ni? Proses dia lama. Hmm. Proses dia lama. Dia kena tuduh, dia dah tuduh dah. Hmm. Lepas tu akan ada perbicaraan di mahkamah session. Hmm. Sebab dia mengaku tidak bersalah. Hmm. So dia ada hak untuk dibicarakan. Dan dia memilih untuk dibicarakan. Dia boleh juga transferkan kes tu ke mahkamah tinggi atau dia boleh bicarakan di mahkamah session. Itu baru proses bicara. Kemudian ada 2 lagi proses rayuan. Dia boleh merayu kalau dia kalah. Atau kalau DPP kalah pun, pendakwaan kalah pun, DPP boleh merayu. So proses dia akan makan masa lama lagi. Pada saya lah dia akan makan jangka masa 3-4 tahun lagi ni. Kes ni nak selesai. Dia bukannya selesai hari ni. No. But persoalan lagi sekali yang saya nak ajak rakyat berfikir adalah kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Why now? Dan persoalan kritikal yang saya sebelum masuk sini saya masuk Twitter, saya letakkan 3 persoalan kritikal sebagai rakyat Malaysia yang kita kena faham mengenai kes MB Kedah ni. Pertama, kenapa perlu tahan dia jam 3 pagi? Sedangkan boleh saja suruh dia hadir ke mahkamah di Selayang tu jam 9 pagi bersama peguam bela beliau. Saya sendiri sebagai peguam bela, saya pernah membela dan sekarang sedang membela salah seorang pengkritik kerajaan dan kami hadirkan diri ke mahkamah. Tak perlu tahan pun. Pertama. Kedua, kenapa masih guna akta hasutan? Sedangkan ada lagi undang-undang lain kita boleh kenakan terhadap MB Sanusi tersebut. Kedua. Ketiga, the speed of the investigation. Laporan polis pada hari Jumaat tau. Hari ni hari Selasa. Dalam jangka masa 4 hari, 5 hari dia dah dituduh dah. Adakah sebab perkataan yang dikatakan menghina institusi raja tu yang menyebabkan proses tu dia cepat sebenarnya Tuan Rafiq? Yes, mungkin. Tapi ada juga personality dalam kerajaan sekarang ini yang menggunakan perkataan-perkataan rasis juga, yang sepatutnya pun boleh selesai lah siasatan 4 hari. Keadilan tu saya tak nampak. Itu yang saya mempersoalkan tu. Sama ada pertuduhan itu, orang kata lekat tak lekat lah. Pertuduhan tu sama ada betul tak betul. Pertuduhan tu boleh dibela ataupun dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Itu saya tak akan komen dan kita pun tak boleh komen sebab mahkamah kena putuskan dan kita hormati sistem keadilan mahkamah tersebut. Dan kita juga sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kena juga hormati bahawa nak tuduh atau tidak tuduh itu adalah bidang kuasa pendakwa raya, peguam negara. Yang tu kita tak persoalkan. Tapi sebagai rakyat Malaysia kan, saya nak ajak rakyat Malaysia lagi sekali berfikiran secara kritikal. Kenapa benda ini berlaku kepada salah seorang sedangkan orang lain yang mungkin buat perkara-perkara yang sama tapi sampai sekarang tak selesai lagi kes.